Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu untuk tahun 4. Baiklah, pada kali ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk unit 11, Indah Seni Sepanjang Zaman. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar pelbagai jenis seni budaya masyarakat Melayu. Dan pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan semutar. Baiklah, tajuk hari ini merupakan semutar datuk. Apa agaknya semutar ini? Jom kita lihat sama-sama. Hadif menemani datuknya menyirat jala di tepi laut. Kita ikuti dialog di antara Hadif dan juga datuk. Atuk, panasnya hari ini. Ya Hadif, cuaca panas boleh menyebabkan kepala kita berasa sakit. Betul Atuk. Apakah kain di atas kepala yang Atuk pakai itu? Oh, ini namanya semutar. Semutar ini Atuk pakai sewaktu cuaca panas. Semutar merupakan lilitan kain di kepala. Mengapakah semutar Atuk menggunakan kain batik? Sebenarnya semutar boleh terdiri daripada kain batik, kain pelekat atau kain lain yang sesuai. Apakah kegunaannya Atuk? Baiklah, untuk kegunaan semutar, murid-murid boleh lihat di bahagian info. Fungsi semutar merupakan yang pertama sebagai penahan panas terik matahari, yang kedua sebagai mengesat peluh, yang ketiga kelengkapan pendekar dan yang keempat melambangkan pekerjaan pemakai. Baiklah, apakah perbezaan antara semutar dengan tanjak Atuk? Untuk perbezaan di antara semutar dan juga tanjak, kita akan lihat kembali kepada muka surat 70 untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan tanjak. Baiklah, kita lihat kembali di muka surat 70. Tanjak. Tanjak juga lebih dikenali sebagai tengkolok, destar, bulang hulu dan setangan kepala merupakan sejenis alas kepala tradisional Melayu yang dipakai oleh golongan lelaki. Tanjak atau tengkolok diperbuat daripada kain songket panjang yang dilipat-lipat dan diikat dalam gaya yang tertentu. Baiklah, untuk tanjak ini lebih melambangkan identiti dan kebudayaan masyarakat tertentu. Manakala semutar pula lebih digayakan dan digunakan oleh kaum lelaki bertujuan untuk keselesaan diri sendiri. Baiklah, kita lihat kembali muka surat 73 berkaitan dengan semutar. Sebelum itu, murid-murid boleh lihat kembali di muka surat 70. Tanjak yang digayakan oleh golongan lelaki lebih melambangkan tradisional dan lebih menunjukkan budaya masyarakat masing-masing. Baiklah, tengkolok boleh diperbuat dalam pelbagai jenis bentuk dengan corak kain yang berlainan mengikut taraf sosial si pemakai. Tengkolok dan juga tanjak merupakan satu budaya yang dilambangkan oleh masyarakat dan individu tertentu berkaitan dengan taraf hidup masing-masing. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kembali fungsi semutar. Baiklah, untuk muka surat 73 ini, murid-murid boleh lihat di bahagian info fungsi semutar. Yang pertama, fungsi semutar adalah sebagai penahan panas terik matahari. Yang kedua, sebagai alat untuk mengesat peluh. Yang ketiga, sebagai kelengkapan pendekar. Dan yang keempat, sebagai melambangkan pekerjaan si pemakai. Baiklah, pada zaman dahulu, kebanyakan pendekar akan mengenakan semutar untuk melambangkan identiti pendekar masing-masing. Baiklah, sebagai contoh, pada zaman dahulu, golongan lelaki akan mempelajari berbagai jenis seni mempertahankan diri. Salah satunya seperti seni mempertahankan diri silat, kungfu, judo, pomoy, wushu dan lain-lain lagi. Tetapi di Malaysia, di tanah Melayu, golongan lelaki akan lebih memilih untuk mempelajari seni mempertahankan diri silat. Kerana silat merupakan lambang identiti masyarakat Melayu. Baiklah, setelah kita lihat perbezaan di antara semutar
semutar dan juga tanjak. Selain itu, fungsi semutar juga dikenali sebagai melambangkan pekerjaan pemakai. Baiklah, fungsi semutar lebih kepada untuk keselesaan diri si pemakai. Jadi, untuk kaum nelayan, para petani dan para peladang pada zaman dahulu, mereka akan mengenakan semutar ini di atas kepala masing-masing sebagai penahan panas terik matahari dan untuk mengesat peluh. Jadi, golongan-golongan seperti golongan nelayan akan memakai semutar. Jadi, kebanyakan individu yang memakai semutar ini kita akan dikenali sebagai golongan-golongan yang tertentu. Untuk golongan-golongan seperti golongan nelayan, golongan petani dan juga golongan peladang. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada muka surat 74. Untuk muka surat 74 ini kita akan belajar satu lagi seni budaya dalam masyarakat Melayu, iaitu seni syair. Baiklah, tajuk syair kita pada hari ini adalah Gerobok Pusaka Nenek. Gerobok, agak-agaknya apa yang dimaksudkan dengan gerobok? Untuk makluman murid-murid semua, gerobok ini kita boleh mudah untuk faham dalam bahasa kini yang boleh disamakan dengan almari. Gerobok ini adalah perkataan lama yang digunakan oleh nenek moyang kita ataupun pada zaman dahulu. Jadi gerobok pusaka nenek ini adalah alat ataupun almari tradisi yang disimpan oleh nenek moyang kita. Baiklah, kita lihat kepada tajuk Gerobok Pusaka Nenek. Hadif dan kakaknya Hajar menolong neneknya mengemas rumah. Hadif mengelap gerobok lama sambil mendengar neneknya melagukan syair. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari 4 jenis irama syair yang berlainan. Kita akan mendendangkan syair Gerobok Pusaka Nenek ini dalam 4 irama yang berbeza, iaitu irama yang pertama kita akan mendendangkan syair ini menggunakan irama selendang delima. Yang kedua, irama syair Siti Zawiyah. Yang ketiga, irama syair Siti Zubaidah. Dan yang keempat, irama syair Dandan Setia. Jadi, jom sama-sama kita dengar apakah perbezaan di antara keempat-empat irama syair ini. Jom! Baiklah, kita akan lihat apa itu syair. Apa itu syair, ya? Baiklah, syair adalah bentuk puisi lama yang menggunakan bahasa kiasan dan indah dengan pilihan diksi dan majas metafora. Syair juga merupakan sejenis puisi berlagu. Dari mana syair berasal? Ia berasal dari Parsi dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Ciri-ciri syair. Yang pertama, syair merangkumi 4 baris serangkap. Yang kedua, mengandungi 3 hingga 5 patah perkataan. Yang ketiga, terdiri daripada 8 hingga 12 suku kata. Yang keempat, rima hujungnya berbunyi A. Dan yang kelima, keempat-empat baris adalah satu kesatuan idea. Isi syair. Umumnya, syair merupakan kisah penceritaan yang panjang seperti kisah percintaan, kisah keagamaan, pengajaran, falsafah dan lain-lain. Jenis-jenis syair. Yang pertama, syair cerita. Syair cerita merangkumi contoh seperti syair Dandan Setia Intan Terpilih, syair Siti Zawiyah dan juga syair Yatim Nustapa. Seterusnya, jenis syair nasihat.
Ia merangkumi syair pesanan ibu dan juga syair mungkir janji. Yang ketiga merupakan syair semangat patriotik seperti syair tenaga pemuda. Seterusnya adalah syair alam sekitar. Sebagai contoh, syair cintai alam sekitar. Syair kiasan. Contoh bagi syair kiasan adalah syair burung pungguk. Dan seterusnya merupakan syair ilmu. Contoh bagi syair ilmu adalah syair kelebihan ilmu. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari 4 jenis irama syair, iaitu irama syair yang pertama, irama syair selendang delima. Irama syair yang kedua pula adalah irama syair Siti Zawiyah. Yang ketiga adalah irama syair Siti Zubaidah. Dan yang keempat, irama syair Dandan Setia. Baiklah, mari kita lihat sama-sama irama syair selendang delima. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 74. Baiklah, kita akan lihat dan dengar irama syair selendang delima. Gerobok pusaka, tinggalan bangsa, tetap kukuh sepanjang masa. Gunanya lama, banyak berjasa, jaga elok, rapi sentiasa. Hidangan disimpan, pasti terjaga. Menyimpan barang, perhiasan juga. Nampaknya unik, berbunga jingga. Coraknya penuh, tidak terhingga. Buatan tangan, uniknya ukiran. Kayu dipilih, jati dan belian. Tiada tandingan di luar pasaran. Harganya mahal, cecah ribuan. Gerobok pusaka, warisan negara. Janganlah lupa, wahai saudara. Cinta akan seni, moga membara. Agar khazanah tetap terpelihara. Baiklah, untuk irama syair selendang delima, murid-murid boleh dengar melalui cerita yang telah diceritakan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee melalui ceritanya yang bertajuk Panca Delima. Dalam cerita Panca Delima ini, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah mengalunkan dan mendendangkan irama syair selendang delima dalam syair yang menceritakan kisah berkaitan dengan seorang gadis bernama Terata yang mempunyai kalung hikmat iaitu Panca Delima. Baiklah.
itu merupakan irama syair selendang delima. Seterusnya kita akan lihat pula irama syair yang kedua, iaitu irama syair Siti Zawiyah. Gerobok pusaka tinggalan bangsa, tetap kukuh sepanjang masa. Gunanya lama banyak berjasa, dijaga elok rapi sentiasa. Hidangan disimpan pasti terjaga, menyimpan barang perhiasan juga. Nampaknya unik berbunga jingga, coraknya penuh tidak terhingga. Buatan tangan uniknya ukiran, kayu dipilih jati dan belian. Tiada tandingan di luar pasaran, harganya mahal cecah ribuan. Gerobok pusaka warisan negara, janganlah lupa wahai saudara. Cinta akan seni moga membara, agar khazanah tetap terpelihara. Baiklah, itu merupakan irama syair Siti Zawiyah. Bagi irama syair Siti Zawiyah ini, murid-murid boleh mendendangkannya dengan agak mudah berbanding irama syair selendang delima sebentar tadi, kerana irama syair Siti Zawiyah lebih perlahan intonasinya dan lebih mudah untuk didendangkan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula irama syair yang ketiga, iaitu irama syair Siti Zubaidah. Gerobok pusaka tinggalan bangsa, tetap kukuh sepanjang masa. Gunanya lama banyak berjasa, dijaga elok rapi sentiasa. Hidangan disimpan pasti terjaga, menyimpan barang perhiasan juga. Nampaknya unik berbunga jingga, coraknya penuh tidak terhingga. Buatan tangan uniknya ukiran, kayu dipilih jati dan belian. Tiada tandingan di luar pasaran, harganya mahal cecah ribuan. Gerobok pusaka warisan negara, janganlah lupa wahai saudara. Cinta akan seni moga membara, agar khazanah tetap terpelihara. Baiklah, untuk irama syair Siti Zubaidah agak mudah untuk murid-murid dendangkan kerana irama ini lebih menyerupai perbualan ataupun percakapan. Tetapi di hujung rima akhir bagi setiap baris yang pertama, murid-murid perlu meninggikan nada suara dan menaikkan tona syair tersebut. Jadi, murid-murid boleh sama-sama memperdendangkan irama syair
Siti Zubaidah. Baiklah, kita akan lihat irama syair yang terakhir, iaitu irama syair Dandan Setia. Gerobok pusaka tinggalan bangsa. Tetap kukuh sepanjang masa. Gunanya lama banyak berjasa. Dijaga elok, rapi sentiasa. Hidangan disimpan pasti terjaga. Menyimpan barang, perhiasan juga. Nampaknya unik berbunga jingga. Coraknya penuh, tidak terhingga. Buatan tangan uniknya ukiran. Kayu dipilih, jati dan belian. Tiada tandingan di luar pasaran. Harganya mahal, cecah ribuan. Gerobok pusaka warisan negara. Janganlah lupa, wahai saudara. Cinta akan moga membara. Agar khazanah tetap terpelihara. Baiklah, untuk irama syair Dandan Setia ini agak mudah bukan untuk murid-murid dendangkan. Kerana apa? Kerana irama syair Dandan Setia ini telah diadaptasikan dalam sebuah bentuk lagu. Lagu apa? Iaitu lagu Anak Ayam. Murid ingat tak lagu Anak Ayam? Yang berbunyi begini. Anaklah ayam turun 10. Mati seekor, tinggal 9. Itu adalah lirik lagu untuk lagu Anak Ayam. Jadi dalam lagu Anak Ayam ini, penyanyi telah menggunakan irama syair Dandan Setia untuk mendendangkan lagu. Baiklah, jadi murid-murid boleh bersama-sama mendendangkan syair Gerobok Pusaka dengan menggunakan irama syair Dandan Setia. Baiklah, itu sahaja jenis-jenis irama syair yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sehingga kita berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Baiklah, Assalamualaikum semua.